Assalamualaikum semua. Hai murid-murid, pada hari ini kita akan meneruskan PDPR Bahasa Melayu masih dalam tema kelestarian alam di bawah unit sumbangan kita dan tajuk kita pada hari ini ialah pilih yang menjimatkan. Jom kita teruskan. Objektif PDPR kita pada hari ini, cikgu harap murid-murid dapat menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu. Pilih yang menjimatkan. Wah, periuk elektrik baharu. Ibu, ini label apa? Ini label kecekapan tenaga. Melalui label ini, kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik periuk nasi ini. Label ini dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Semakin banyak bintang, semakin jimat penggunaan tenaga elektrik. Penjimatan elektrik akan membantu proses melestarikan alam sekitar. Penjimatan ini dapat mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Oleh itu, alam sekitar akan lebih bersih. Baiklah murid-murid, inilah label kecekapan tenaga. Ini merupakan kadar cekap tenaga 1 hingga 5 bintang. Ini pula kadar cekap tenaga peralatan. Ia bersamaan dengan jumlah bintang. Baik, semakin banyak bintang, semakin jimat penggunaan elektrik. Baik, cikgu tunjuk contoh label yang ada 2 bintang, 3 bintang, 4 bintang dan yang ni 5 bintang. Inilah label penggunaan tenaga. Semakin banyak bintang, semakin jimat tenaga elektrik. Jadi, label dekat periuk nasi ni ialah 5 bintang. Jadi, paling jimat tenaga elektrik bila kita guna. Baik, murid-murid faham ya? Sebelum kita membeli sesuatu peralatan elektrik tu, kita tengok dulu, lihat dulu label dia. Kita tengok penggunaan tenaga dia berapa bintang. Okey, macam itulah. Ni sebagai panduan sahaja. Okey, baik, kita teruskan ya. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Apakah fungsi label kecekapan tenaga? Baik, jawapannya ada di dalam petikan ni. Apakah fungsi label kecekapan tenaga? Yang mana satu? Ya, yang ni. Mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Nampak tu, melalui label ini kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Jadi kita dah dapat tahu dekat mana jawapan dia. Baik, sekarang kita nak hasilkan jawapan pemahaman dengan lengkap. Macam mana tu? Macam yang cikgu pernah ajar sebelum ni. Kita gunakan balik soalan itu. Baik. Kita keluarkan kata tanya.
Tanda tanya. Kemudian kita gunakan ayat ini. Fungsi label kecekapan tenaga. Kita tambah kata hubung ialah mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Jadi inilah jawapannya. Fungsi label kecekapan tenaga ialah bagi mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Kita beralih kepada soalan yang kedua. Di manakah boleh kita lihat label tersebut? Ya, murid-murid, jawapannya ada di sini. Label ini dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Itu jawapannya. Tapi untuk menjawab soalan pemahaman, kita kena jawab dengan lengkap. Dan kita mula hasilkan macam mana nak buat jawapan yang lengkap. Kita guna balik soalan tu. Cikgu buang perkataan frasa ni di manakah boleh ni. Okey, buang tanda tanya. Kita ambil balik, kita lihat label tersebut. Macam tu. Kita tambah perkataan boleh. Kita boleh lihat label tersebut. Di mana? Dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Jadi inilah jawapan dia. Kita boleh lihat label tersebut dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Baik, kita teruskan kepada soalan yang ketiga. Bagaimanakah tahap penjimatan elektrik ditunjukkan? Ya, murid-murid, jawapan memang ada dalam petikan. Ni, tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Ini jawapan dia. Jadi, mulalah kita bina jawapan pemahaman yang lengkap. Kita dah ada jawapan dia. Okey, sekarang kita buang kata tanya bagaimanakah. Buang tanda tanya. Kita guna balik tahap penjimatan elektrik ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Tahap penjimatan elektrik ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Dah lengkap jawapan yang ketiga. Baik, kita teruskan dengan soalan yang keempat. Berapa bintangkah penggunaan elektrik yang paling jimat? Ya, murid-murid, jawapannya ada di sini. Semakin banyak bintang, semakin jimat penggunaan tenaga elektrik. Tapi ditanya berapa bintangkah penggunaan elektrik yang paling jimat? Dekat sini ada sampai 5 bintang. Itulah 5 bintang lah yang paling jimat. Okey, jadi macam mana kita nak bina jawapan yang lengkap? Kita buang kata tanya. Buang tanda tanya ni, kita ambil daripada penggunaan elektrik yang paling jimat. Dan kita tambah kata hubung ialah, 5 bintang.
Okey, jadi inilah jawapan yang lengkap. Penggunaan elektrik yang paling jimat ialah pada kadar cekap tenaga 5 bintang. Kita teruskan dengan soalan yang kelima, iaitu soalan yang terakhir. Baik, apakah kebaikan amalan penjimatan elektrik? Ya, murid-murid, jawapannya ada dalam petikan. Apa kebaikan amalan penjimatan elektrik ni? Penjimatan elektrik akan membantu proses melestarikan alam sekitar. Ini kebaikan dia. Ada lagi, kebaikannya dapat mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Ada lagi, kebaikannya alam sekitar akan lebih bersih. Jadi inilah jawapan kepada soalan yang kelima ni. Apakah kebaikan amalan penjimatan elektrik? Dah ada jawapan, kita bina jawapan yang lengkap. Baik, kita buang kata tanya, tanda tanya. Kemudian kita nak tambah apa? Antara. Boleh kita tambah antara kebaikan amalan penjimatan elektrik. Inilah dia. Dapat membantu proses melestarikan alam sekitar, mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Seterusnya, menjadikan alam sekitar lebih bersih. Baik, inilah jawapan yang lengkap. Antara kebaikan amalan penjimatan elektrik ialah membantu proses melestarikan alam sekitar, mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global serta menjadikan alam sekitar lebih bersih. Inilah jawapan yang lengkap. Dengan itu, berakhirlah PDPR kita pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada semua murid cikgu. Dan cikgu akhiri dengan ucapan terima kasih.